saya di mana saya nak dapat peruncingan? Tengoklah kepada peruncingan yang dibuat oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan cikgu kita kan, berkaitan dengan trial, berkaitan dengan apa? Yang sini kan. Ini berkaitan dengan trial, ini markah, ada daripada skema, tajuk ini. Tadi ada Nuhman masuk balikkan kan, analisis. Jadi kita nampak di sini yang akan bantu pelajar. Jadi kalau kita dah tahu di sini pelajar, kita cikgu saya nak buat macam mana? Kita tengok balik, saya buka balik PowerPoint tadi, dah hilang dah pelajar. Saya tak tahulah, makin hujan ni makin teruk kita punya Unify kan? Okey. Ada pelajar? Tak ada. Sekarang kita dah habis dua dah. Satu ciri, latar belakang, dan kita nak masuk yang ketiga, iaitu bagaimana. Di sini ni. Telah tentulah kita bila kita kaji di sini, cikgu nak anak-anak cikgu bila sebut ciri-ciri yang ketiga ni kebat. Macam mana kita nak jawab kalau soalan kebat? Dia tanya, mengapa kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan? Cikgu minta pelajar yang ada jawab dalam bentuk holistik. Jawab dalam bentuk holistik. Cuba bagi respon. Bila cikgu jaranglah holistik ni dalam soalan struktur. Tak apa, kita cuba. Okey. Mengapa kita perlu menolak? Pelajar jangan jawab bagi poin saja. Mengapa kita okey. Risikan dah jawab dah. Mengekalkan kedaulatan. Tak tepat tu, itu fakta saja. Mengekalkan kedaulatan negara dan memajukan diri dan bangsa. Selain itu puncanya mengelakkan cuba kita jawab dalam bentuk holistik. Fakta, huraian, contoh. Risikan, maka tetap ada risik. Dia jangan risau. Kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan supaya negara kita mempunyai pendirian sendiri. Okey. Di situ kita nampak satu. Pendirian sendiri dan boleh bersaing dengan dunia luar. Dapat dua markah di situ. Kita nampak di situ kan? Bagusnya. Kita nampak. Okey. Ada lagi pelajar yang mengetuk-ngetuk ni nak masuk. Macam mana kita nak buat? Okey. Ada lagi pelajar? Tengok pelajar pun boleh nampak. Saya pun tak sampai hati. Saya admit jugalah. Walaupun auto admit. Okey. Ada lagi respon pelajar, jawab dalam bentuk holistik. Kamal kata, dah okey Mal tu, okey Mal. Baru dapat 2 markah Mal. Perry, untuk model kerajaan manta kita bagi menjamin kesejahteraan sosial dan keberkesanan pentadbiran. Kesejahteraan sosial, bagus. Dan keberkesanan pentadbiran. Di situ ada 2 poin tu. Satu kita nampak yang Perry jawab kesejahteraan sosial. Satu ialah keberkesanan pentadbiran. Contohnya bentuk penjajahan ialah pemikiran tinggi sangat. Kita mudah kerja Perry. Tak payah kita nak ayat kita bombastik sangat. Contoh itu tak kena tu. Cuba kita tengok. Jawapan-jawapan simple-simple. Cuba kita jangan kita pening kepala. Pemeriksa pun pening, payah pelajar dapat markah. Kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan, Isyarat kata, supaya kedaulatan negara kekal terjaga. Good. Kekal terjaga. Simple kita bagi tu kan. Supaya kedaulatan negara ini, nampak? Penjajahan, kita perlu menolak semua bentuk supaya kedaulatan kekal. 1. Supaya rakyat dapat hidup dalam keadaan aman. 2. Seterusnya negara ditadbir mengikut acuan. Tak ada contoh ni. Isyarat. Ferry dia, okey. Contoh betul Ferry. Alia, kita menolak sebarang bentuk penjajahan supaya negara kita dapat mengekalkan kedaulatan negara dan mencegah. Dapat 2 poin. Sekarang tak ada lagi pelajar yang dapat 4 poin. Okey, baik. Macam mana cikgu nak tunjuk anak-anak? Kita nak dapat 4 poin pelajar. Okey, baik. Katakanlah kita dapat soalan macam ini pelajar. Kita dapat soalan macam ini.
kita nak pastikan kita tak tertinggal. Kita nak dapat 4 markah. Okey. Macam mana? Faris dah ada dah. Faris dah letak di situ. Sebelum Faris buat, cikgu nak tunjuk dulu. Dia simple je soalan ni. Kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan fakta. Kerana apa? Huraian. Mungkin kita ada huraian lanjutan. Mungkin kita ada inferen. Kerana apa? Penjajahan menyebabkan kita tidak dapat mentadbir negara. Okey, satu. Tidak, cikgu mudahkan ya. Tidak dapat mentadbir negara. Cikgu kecilkan. Huraian mengikut acuan kita sendiri. Okey, mengikut acuan kita sendiri. Contohnya, zaman apa kita tak boleh ikut? Zaman Jepun. Kita tak boleh ikut acuan. Contohnya, di zaman Jepun, kita terpaksa mengikut corak pentadbiran yang dibuat oleh Jepun. Pelajar boleh bagi contoh lagi. Apa contoh pentadbiran Jepun? Contoh dia itu pentadbiran ketenteraan. Inferennya, kesannya apa? Kesannya, ramai rakyat kita sengsara dan sebagainya. Sengsara, terikut-ikut, menyebabkan wujudnya isu perkauman yang menyebabkan ekonomi dan sosial negara kita semakin mundur. Okey, banyak jawapan pelajar jawab. Kitung kata, kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan kerana dapat mendorong ke arah kerajaan sendiri. Tak tepatlah. Dengan ini kita punya kuasa untuk memerintah. Okey, good. Sorry, Kitung. Betul-betul. Dengan ini kita akan punya kuasa untuk memerintah negara berdasarkan corak pemerintahan, contohnya melalui pilihan raya. Kitung, saya bagi 4 markah. Pelajar boleh tengok. Aldrin, kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan agar dapat mempunyai corak pentadbiran sendiri. Good. Dapat meningkatkan ekonomi negara kerana bebas dari genggaman kuasa asing. Good. Contohnya kerajaan Melaka. Pun sama. Tahniah. Jadi kita nampak ada pelajar yang boleh bagi jawapan analitik dan holistik. Baik. Setakat ini ada pelajar yang tak jelas analitik dengan holistik pelajar. Cikgu harap pelajar dah jelas ni berkaitan dengan analitik dan holistik ni. Okey. Ada yang tak jelas? Boleh bertanya? Sebab ini penting untuk kita memahami. Baik. Ada tak tajuk ini di soal dalam Yapim? Boleh. Dia kan PES ni tengok kepada soalan lah. Tapi yang ini memang kita boleh guna PES. Kita memang boleh guna kaedah PES. PES ni politik, ekonomi, sosial. Ada tak soalan ini di soal dalam modul Yapim? BMA ada dalam Yapim Pelajar kalau tengok dalam modul Yapim, set soalan 1 ada. Yang kita duk bincang hari ni, sekarang ni adalah soalan 2. Tapi soalan 2 dalam modul Yapim, dia minta tentang ciri-ciri jus soli. Tak apalah. Baik. Yapim tu Yayasan Pembangunan. Ini dia modul dia. Amir, boleh dapat dekat kat chat tu. Okey. Cikgu rasa yang berkaitan dengan ciri itu pelajar boleh jawab kot ni. Ini contoh soalan dia. Kita dah bincang dah ciri ni. Cuba kita tengok. Jelaskan ciri persekutuan tanah Melayu. Cikgu nak tunjuk pelajar. Soalan Pulau Pinang, dia tanya soalan Malayan Union. Boleh tak di soal bab 5? Boleh. Dia link terus yang ini pergi kepada bab 5. Cikgu nak tunjuk pelajar macam itulah. Dia tak adalah kita kata nak tumpu satu bab saja. Ada juga dia boleh soal pada bab lain. Kalau kita guna penanda wacana ni, Zin, tak ada masalah. Penanda wacana ni dia sebagai gear lah untuk kita pergi ke satu jawapan. Di gear. Kalau kita okey lah. Kita nampak. Okey. Ada nak tanya lagi tentang Malay Union. Kita takkan seronok kalau Malay Union, kita tak tengok tajuk reaksi. Sebab dalam tajuk Malay Union ni, dia ada satu bahagian yang kita tengok reaksi
rakyat menentang Malayan Union. Baik, kita cuba buka sekejap. Soalan yang dibuat oleh Cikgu Roainon ni, dia dah bina soalan ini. Dia dah bantu pelajar-pelajar. Kalau rasa tak ada, boleh mesej cikgu lah. Cikgu, saya nak tengok soalan ini yang telah dikumpulkan semua. Kan okey, ini. Cuba kita tengok soalan Cikgu Roainon ni yang dikumpulkan. Terima kasih kepada cikgu kita yang bertungkus lumus. Okey, cuba kita tengok soalan Hulu Perak. Cikgu Yusof dan tim. Okey, saya besarkan. Bagaimana mereka menzahirkan penentangan tersebut? Apa yang dia nak ni? A diminta mengapa mereka menentang Malayan Union. Mereka tu siapa pelajar? Mereka ni siapa? Penduduk tempatan. Ya, penduduk tempatan dan dia ada dua. Rakyat dengan Sultan. Pemerintah. Ya, Sultan. Good. Sultan dan Raja. Atau Raja lah Jadi pelajar, kita boleh jawab dua-dua. Mengapa mereka menentang Malayan Union? Mesti ada sebab. Kenapa? Kewarganegaraan yang terlalu liberal. Liberal, good. Hebat. Kewarganegaraan. Jus soli ada. Okey, di mana kita nak tengok dekat buku teks ni pelajar? Sultan bisikan. Bagi-bagi jawapan dulu, cikgu nak tengok. Nampaknya anak-anak faham. Tapi jawapan kita mungkin berterabur sikit kan? Cikgu, mana kita nak letak jawapan ni? Sebab sebelum ada bantahan raja-raja dalam buku teks, bantahan raja-raja, reaksi daripada rakyat, dia ada satu bahagian. Okey, Alia kata kehilangan kuasa kedaulatan. Ya, jawapan Alia hampir dah tu. Okey, di mana kita nak ambil di sini? Pelajar akan tengok di mana kita nampak jawapan itu ialah kepada sini. Okey, nampak sini pelajar. Okey, cuba kita tengok pada 4.3. Kalau kita tengok penentangan raja-raja terhadap Malayan Union. Soalan yang ditanya ialah mengapa mereka menentang Malayan Union? Mengapa mereka menentang? Okey, kalau kita tengok di sini, menganggap bahawa Malayan Union ini, apa dia? Nampak dah ini, buku teks ni? Satu bentuk penjajahan secara mutlak. Good. Kedua, Sultan kehilangan kuasa politik. Okey, cikgu baru dua. Apa lagi yang kita nak ambil? Okey, Tung kata desakan. Dia ada di sini pelajar, bawah ni. Okey, tengok nombor 2 tu. Apa yang pelajar nampak? Saya cukup besar kan? Okey, apa yang pelajar nampak? Sir McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara tak sah, iaitu desakan. Dengan cara tak sah iaitu? Desakan. Apa yang tak sah tu? Dengan cara apa? Nombor 2 ni, peringkat kedua. Ugutan. Ya, ugutan. Baik, ada lagi tak? Peringkat ketiga. Apa yang kita nampak? Sultan Perlis pula. Raja Perlis. Dia kata apa? Baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat. Banyak sebenarnya, banyak. Kalau kita tengok, nombor 2 ada, daripada sini kita nampak, ya, kita dah boleh buat kesimpulan bahawa berkaitan dengan kedaulatan inilah raja-raja kita bangun menentang. Okey, katakan soalan ini ialah 6 markah. Pelajar dapat 6 lah. Bagaimana mereka menzahirkan? Soalan ni apa ni? Bagaimana mereka menzahirkan penentangan tersebut? Apa maksud menzahirkan? Cara. Cara mereka menunjukkan.
Macam mana mereka menunjukkan? Akbar. Okey, akhbar. Di sini kita ada dua tadi kan? Kita ada raja, kita ada rakyat, betul? Kita ada dua Kalau pelajar tengok, kita ada dua bahagian. Satu ialah raja. Satu ialah rakyat. Okey. Raja-raja dibuat macam mana? Pulau upacara benar. Menyokong Kongres Melayu. Kongres, okey boleh? Ada jawapan kongres ada? Kongres tu raja ke rakyat? Okey, ada yang Raja. kata membawa kes ke mahkamah tinggi. Good. Kes, kecil sikit. Ke mahkamah tinggi. Good, mahkamah. Ada lagi jawab. Alia bagi jawapan. Itu Ketung kata memulaukan. Memulaukan. Ini raja ke rakyat? Memulaukan. Di Raja. sini. Raja. Tak apalah, kita sebab dia tak bagi mana-mana kan. Memulaukan. Lagi, menghantarkan bantahan. Ini nombor 2. Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang melayani. Permaisuri Perak. Siapa nama Permaisuri Perak? Raja, perempuan. Orang Perak mesti tahu ni. Asam. Kelsum ke Kelsum? Asam. Kelsum jangan silap. Kaltum. Kadang-kadang kita bagi kaltum kan, tak boleh Kalau rakyat, cuba ingat satu je, rakyat buat apa? Melalui apa? Atas UMNO. bantahan abang. Akhbar. Akhbar dulu. Kita ambil poin-poin mudah pelajar. Dalam kita nak periksa, kalau kita dapat poin-poin yang mudah macam ni, good. Itu sebab kita nampak ramai Kongres Melayu. Kongres Melayu tu yang membawa kepada UMNO tu. Cikgu, boleh tak ada kita dapat 6? Kalau macam ini pelajar, agak-agak yakin tak A dengan B tu kita dapat full mark? Yakin kan? Berapa orang yakin? Syakirin dia kata, boleh dapat ni. Tetapi, tengok soalan C. Panjangnya soalan C. Inilah pattern yang cikgu nak tunjuk kepada pelajar. Okey, cuba kita tengok pelajar. Soalan Perak, dia ada stimulus. Okey. Kita kena baca di sini. Baca daripada sini sampai sini. Dia kata soalan simple saja. Apa akan berlaku kalau Malayan Union ini dilaksanakan 8 markah? Bila kita sebut 8, kita bersedia dengan soalan holistik. Betul? Kita bersedia dengan jawapan holistik. Kita dapat je soalan, tindakan kita ialah kita kena baca dekat stimulus ni. Mungkin ada jawapan. Okey, apa jawapan agak-agak ada di situ? Ini kita punya soalan. Apa yang ada pada stimulus? Dia mula di sini pelajar. Besar kemungkinan. Apa yang kita nampak? Ada jawapan dah sini. Ya. Dia kata apa? Sistem raja, hak istimewa, agama Islam, bahasa Melayu, Raja Melayu akan berubah. Jadi jawapan itulah yang kita bagi huraian. Maksudnya apa? Cuba kita bayang balik ciri-ciri Malayan Union. Siapa yang menjadi ketua? Gubernur. Gubernur. Dah dapat jawapan dah tu? Yang dilantik oleh Raja Union. Ya. Macam mana dengan agama Islam? Sultan berkuasa dalam agama Islam. Sebenarnya zakat dan fitrah ditentukan oleh gubernur. Adakah bahasa Melayu ini akan terus diperkasakan agak-agak? Tidak. Ya, sebab kita dalam sistem pendidikan awal kita pun ada bahasa Inggeris bukan? Kalau soalan ini keluar, dia dah bagi sedikit gambaran jawapan. Sistem raja berperlembagaan mesti tak ada. Ini soalan. Pulau Pinang pun sama. Dia bagi soalan yang ada stimulus juga pelajar. Cuba kita tengok di sini. Kejayaan pemimpin tempatan menentang Malayan Union dan menangani ancaman komunis menjadi inspirasi. Ini komunis, ini tak apa. Kita nampak Di sini pelajar dia keliru. Ini samalah. Jika anda pemimpin masa depan. Kita lah tu pemimpin masa depan. Kita pun garis. Bagaimana anda memain peranan menggerakkan masyarakat
menghargai sumbangan tokoh dan pegawai keselamatan. Macam mana kita menghargai sumbangan tokoh dan pegawai keselamatan? Satu jawapan komunis ni dah ada di Kuala Lumpur. Apa yang ada dekat Kuala Lumpur yang agak-agak kita menghargai sumbangan ni? Ya, kita kena guna ayat kita. Bukan ayat itu sebit-sebit, Syakirin. Kita olah menjadi jawapan yang lebih cantik lah. Okey, boleh kira ni? Kita olah. Kita bukan ambil sebiji-sebiji copy paste. Bukan. Okey. Soalan Pulau Pinang tadi saya tanya, di Kuala Lumpur ada satu yang menjadi kebanggaan kita, yang menunjukkan kita menghargai. Tugu Negara. Good. Dah dapat jawapan. Apa lagi? Ada hari kita menghargai tokoh-tokoh ni. Hari apa? Negara kita. Hari apa? Bukan Hari Merdeka, pelajar. Hari apa? Sambutan hari apa? Nama jalan. Good. Betul. Lagi? Sambutan Hari Pahlawan. Oh, banyak jawapan pelajar. Ini contoh-contoh yang boleh kita tengok. Ini. Kalau kita tengok. Ya. Jadi pelajar, okey. Malaya Union ada 3 bentuk. Jadi harapan cikgu, pelajar yang ada pada malam ini, kita tengok yang pertama tadi apa? Kita bincang. Cuba ingat balik. Latar belakang. Latar belakang. Good. Sebab. Yang kedua, soalan cikgu bagi yang pertama sekali. Ada P dan E. Pentadbiran dan ekonomi. Sebab. Sebab penubuhan Malayan Union. Good. Tujuan sama. Yang ketiga kita bincang ciri. Yang keempat kita bincang tentang Reaksi. Good. Jadi Malayan Union ni dia ada 4 itu saja pelajar. Dia ada 4 itu saja. Jadi kalau kita macam ini soalan Pulau Pinang ni kan kita jawab tadi. Kita boleh jawab dengan baik soalan ini, dapat pula soalan macam ini. Walaupun dia kata macam mana, saya yakin anak-anak depan saya, kalau kita menggunakan pemikiran luar kotak sikit saja, kita boleh dapat markah yang baik. Sambutan Hari Pahlawan, Tugu Negara, nama jalan. Stem ada tak? Stem yang menghargai tokoh yang pernah nampak. Kita nampak kan? Ada tak memorial? Pernah tak memorial? Pernah tak gambar-gambar ada di museum? Itu semua jawapan yang boleh kita letak. Jangan kata gambar letak di zoo pula. Di zoo tu lain. Hasim nanti gambar-gambar tokoh ini diletakkan di zoo. Sudah. Pening pemeriksa kan? Di zoo ni tak kena lah. Okey. Pelajar. Setakat ni kita dah habis berkaitan dengan Malayan Union. Dan cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan apa? Sarawak. Bila sebut Sarawak, soalan yang kita kena tahu ialah sebab. Okey, cuba pelajar bagi respon di sini. Memberi pampasan, good. Pun boleh terima? Boleh? Jelaskan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. 3 markah pelajar. Apa kita nak jawab soalan ni? Soalan Melaka ni. Kenapa menentang? Siapa tokoh dia? Cuba ingat tokoh dulu. Jangan sebut James Brooke. James Brooke tak ada. Siapa tokoh di Sarawak ni? Waina Brooke. Matt Bryan ada. Lagi Waina Brooke ada. Lagi? Bertam Brooke. Bertam Brooke. Ya, good. Okey, maksudnya pelajar tahu nama ni. Jadi sebab menentang penyerahan Sarawak ini. Kalau kita tengok dekat buku teks pelajar, di mana? Okey, cikgu tengok. Pelajar akan nampak pada muka surat ini. Okey, ini kita dah tinggal dah. Kita ada 10 minit lebih. Kalau lebih sikit boleh kan anak? Boleh cikgu. Boleh Boleh. Okey, penyerahan Sarawak. Ini bukan ini yang disoal. Terima kasih anak-anak. Okey, dia soal ialah ini. Faktor penentangan penduduk Sarawak. Markah tadi dia nak 3 je. Cikgu dah bulatkan di sini dah. Okey, cuba kita tengok. Tadi pelajar cikgu minta nama. Kenapa cikgu minta nama? Sebab nama inilah yang akan bantu pelajar jawab. Okey, yang pertama, Charles Warner Brooke. Ada anak? Tak ada anak?
Tak ada. Tak ada anak. Good. Bila tak ada anak, dia nak bagi pada siapa? Kita cerita-cerita mudah-mudah dulu. Tak ada anak. Anak saudara dia. Okey, dia nak bagi siapa? British kepada Sarawak kepada British. Saudara dia. Okey, dah cantik dah. Dia tak nak bagi pada anak saudara dia. Good. Kenapa dia bagi kepada British? Dia ada bawah lagi pelajar. Dia ada bawah ni. Kenapa dia nak bagi pada British? Masalah ekonomi. Masalah kewangan. Good. Jadi, Pewarisan kita. masalah kewangan merupakan sebab. Ini sudah cantik. Jadi, maksudnya di sini, anak-anak dah boleh jawab 3 markah. Jelaskan sebab-sebab tempatan menentang penyelenggaraan Sarawak. Desakan British, good. British tu dia nak Sarawak ni sebab dia boleh menguasai ekonomi, betul? Kita gunakan ayat apa yang kita tahu. Okey, kalau kita katakan sebab penyerahan Sarawak ialah. Apa kita jawab yang pertama? Ialah. Tadi dah cerita tadi ni. Macam mana kita nak bagi? Isu keluarga, Adam. Boleh betul, tapi kita nak olah macam mana, Ram? Itu saja. Dia tidak mampu untuk membaik pulih Sarawak selepas pendudukan sipil. Jadi? Bila tak mampu, dia buat apa? Bagi kat British. Jadi menyerah kepada British. Kenapa dia tak percaya pada anak saudara dia? Tak. Okey, good. Tak apa. Antara penyerang Sarawak kita boleh tabis. Tadi kita nampak Charles Wynerbrook serah pada British. 2 pelajar bagi desakan British untuk apa? Menguasai apa? Ekonomi. Okey, betul. Kita nampak di situ. Di mana kita ambil jawapan tu? Cikgu, boleh tak kalau saya tak bagi nama? Kalau kita tak tahu, janganlah kita bagi nama. Kalau kita tahu, kita bagi. Dan yang paling penting, Sarawak marah sangat, apa dia? Ini pelajar. Nampak tak? Bertentangan dengan janji yang diberi oleh British untuk beri apa? Untuk beri apa? Pentadbiran. Kemerdekaan ataupun pentadbiran sendiri. Selepas 100 tahun mereka mentadbir Sarawak. Jadi kita nampak, orang Sarawak ingat dapat memerintah sendiri. Tapi British mungkir janji. Itu yang dia marah sangat tu. Membelakang Raja Muda, good. Banyak lagi Wan boleh jawab tu Wan ni. Baik, itu soalan pertama Melaka. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimana masyarakat Sarawak mempertahankan kedaulatan? Ini lagi. Ini baru kita masuk rukun 13 tadi. Macam mana dia mempertahankan kedaulatan? Tadi cikgu mula-mula tanya tentang sungkit. Cara penentangan ni. Okey. Siapa nak bagi respon ni? Kita nampak di mana? Bawah sekali pelajar. Kita akan nampak di sini. Mula di sini. Ini tindakan dia lah. Kita nampak. Cikgu, ini saya susah nak hafal lah. Kita hafal yang mudah. Satu persidangan, demonstrasi, letak jawatan, wanita, akhbar, rukun 13. Ramai pelajar bagi rukun 13. Cikgu yakin ramai pelajar akan jawab nombor 7 ini. Betul? Kenapa pelajar kata? Gerakan rukun 13 yang ditubuhkan oleh Rosely Dobbie. Rosely Dobbie ni bincang dari 3 geng ni yang telah membunuh Sir Duncan Stewart. Bunuh. Ni bukan rancang. Di sini kita nampak rancang. Tapi dalam peristiwa yang sebenarnya, Sir Duncan Stewart ni telah dibunuh. Mereka ni dijatuhkan hukuman. Bukan terlepas begitu saja. Macam Datuk Maharaja Lela juga dijatuhkan hukuman. Jadi di antara 1 sampai 7 ni, pelajar pilihlah yang mana-mana yang boleh bantu anak-anak. Kalau kita tengok soalan Sarawak ni, yang penuh lah. Soalan daripada mana kita nak tengok? Sudah tentu daripada mana di sini? Melaka. Pelajar tengoklah soalan Melaka. Kalau tak ada, tanyalah. Mintalah pada cikgu dalam grup kita pun ada.
Dia kata, bagaimana pengetahuan sejarah anda masyarakat Sarawak mempertahankan kedaulatan? Kebat, banyaklah iktibar. Jadi pelajar, kalau kita tengok di sini, ini tajuk kita bincang tadi kan. Perlis, apakah iktibar? Sama. Melaka pun, apakah iktibar? Mungkin soalan iktibar ini perlu diberikan perhatian. Apa iktibar yang boleh kita ambil dari peristiwa gerakan anti penyerahan pelajar? Kelantan pun sama. Nampak? Kelantan dia kata, wajarkah pendapat anda tindakan yang dilakukan oleh Rosli Dobi? Wajar tak wajar? Jadi kita nampak pelajar. Dah, senyap dah. Kita tengok soalan iktibar dulu tadi. Kalau Hani yang ni dia kata wajar. Wajar. Tidak wajar. Tak wajar. Ada tak wajar. Kalau wajar, kenapa? Mereka ni mempertahankan apa? Pada pandangan kita. Mereka mempertahankan tanah air mereka. Daripada terus berada di bawah penjajahan British. Itu mungkin kita kata wajar. Kenapa? Kerana British mungkin wajib. Okey, kata Anis. Kenapa Anis kata tak wajar ni? Cuba bagi Anis on mic. Yang kata tak wajar ni. Anis. Kenapa tak wajar? Anis Bakis, Anis Syarafana. Dua-dua Anis cakap tak wajar ni. Takkan kita bagi tak wajar, tak ada jawapan, tak boleh. Tak wajar, mesti ada jawapan belakang ni. Penentangan secara agresif. Ya, okey, teruskan. Dia dulu pendirian dulu. Wajar tak wajar? Tidak wajar. Tidak wajar kerana penentangan secara agresif tanpa perbincangan dengan kerajaan British untuk mendapatkan persetujuan daripada kedua belah pihak. Ya, itu seperti kerana dia mungkin pada pandangan kita dia agresif. Sepatutnya dia boleh apa? Berbincang dengan pemerintah untuk menyuarakan rasa apa? Ketidakpuashatian. Betul. Justru puas hatilah. Tapi mereka menunjukkan sifat, memang sifat orang muda macam tu kan. Okey, itu mungkin kita nampak logik kan. Ada lagi? Peristiwa pembunuhan Duncan Stratford memberikan kesempatan kepada British untuk menutup pejabat-pejabat anti penyerahan Sarawak. Menyebabkan gerakan tersebut mengalami kegagalan. Okey, mungkin bagus. Kita nampak tindakan ini akan memberi impak yang besar. Impak positif ke negatif kepada Sarawak? Negatif. Negatif kan? Impak yang negatif. Kerana apa? Dalam pentadbiran apa jadi pada orang Sarawak? Apa jadi pada kaki tangan awam? Ramai yang letak jawatan kan? Dan ada. Betul. Dari segi ekonomi macam mana? Jadi kita nampak jawapan pro dan kontra itu kedua-duanya boleh dibincangkan pelajar kan? Jadi kita buatlah keputusan yang terbaik lah dalam kita nak jawab soalan-soalan macam ini kan? Ini BMA kita tak adalah kalau pelajar yang dah bersama dengan cikgu dah terangkan BMA ni. Ini 4.2 kita dah terangkan tadi. Ini 4.3 kita juga dah bincangkan tentang PowerPoint ni pelajar boleh dapat lah tentang reaksi. Cikgu tunjukkan tentang reaksi daripada ini sedikit nota-nota kita pelajar boleh baca. Jadi harapan cikgu anak-anak yang ada kalau kita nak berjaya, kita kena ubah sedikit cara paradigma kita lah untuk belajar. Kita tak ada masa yang panjang. Cikgu kita berapa lama lagi cikgu kita ada? Tak lama dah. Kalau kita kira hari memang nampak macam lama kan? Tapi sebenarnya dia tak lama. Jadi anak-anak tempoh masa yang ada ni, buatlah yang terbaik untuk masa depan anak-anak. Okey, ada nak tanya pelajar? 68 hari. Ani dia kata, okey, saya buka soalan kepada pelajar. Kalau nak bertanya,
Boleh bertanya pelajar? Ini kelas yang terakhir atau nak buat kelas lagi ni? Okey. Jadi harapan cikgu simple saja. Jadi semua bahan analisis yang cikgu buat, cikgu akan masukkan dalam grup kita. InsyaAllah kalau nak buat lagi, kita akan buat tak ada bab 5, kita akan lompat satu bab. Kita akan lompat kepada bab 6. Kita akan pergi kepada bab 6 dan bab 7, 8, 9, 10 tu cikgu akan gabungkan sekali. InsyaAllah sebelum niat cikgu gitulah. Jadi insyaAllah kita boleh berjumpa lagi. Cikgu doakan anak-anak yang hadir ni dipermudahkan segala urusan. Teruskan usaha buat yang terbaik. Tiada yang mustahil. Tapi ada soalan di sini, cikgu jawab dulu soalan. Amir kata, cikgu kalau kebat holistik tak ikut urutan tak apa. Soalan kebat ni dia bergantung kepada skema yang munasabah. Dia bergantung kepada pemeriksa. Pemeriksa dia akan baca secara keseluruhan, dia akan tengok jawapan pelajar. Okey, aku Syari tanya. Rakaman sebelum ni di mana? Rakaman sebelum ni boleh tengok pada channel saya lah. Channel YouTube Santai Sejarah. Dalam tu dah ada. Okey. Okey, terima kasih pada anak-anak. Dia lah nampak 1 jam ni kelang kabut kan? Lepas ini kita ubah. Kita bukan 1 jam. Boleh kita buat 1 jam setengah? Boleh atau tidak? 2 jam. 2 jam saya takut data pelajar. Data anak-anak tu. Saya nampak 1 jam memang kita tak dapat nak buat keseluruhan kan. Saya kena ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. InsyaAllah tak apa ni, kita akan cuba. Kita akan buat lagi apa saja yang kita akan cuba yang terbaik untuk pastikan kita bukan setakat lulus tapi kita dapat result yang terbaik dalam sejarah. InsyaAllah pelajar ya. Baik. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan sepanjang program kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semua maklumat saya akan letakkan di channel Santai Sejarah SPM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama pelajar.